Salam sejahtera. Anda sedang menonton Gaya Live from Home bersama panel jemputan Muhammad Idham, Siti Nur Fadilah dan moderator Ed Junaidi. Jangan segan untuk tanyakan soalan anda di ruangan komen. Kongsi video ini ke wall anda untuk peluang memenangi hadiah menarik. Kerajaan Starbucks Malaysia, Skytrax Adventure, Wardah Cosmetics dan Tough Gorilla. Gaya Live from Home bermula sekarang. Tapi sebelum itu, ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube untuk lebih banyak kandungan kembara. Selamat menonton. Hello guys, apa khabar? Jumpa lagi kita minggu ni dalam episod 33 Khabar Perantau. Kali ini kita akan bersama dengan dua orang tetamu baru lagi. Dua orang lagi tetamu dalam edisi keluarga. Bersama dua orang tetamu Gaya Live malam ini tidak asing lagi dengan pemain industri pelancongan dan kembara. Walaupun sekarang macam yang kalau nampak tu jejaka yang seorang tu memang dia dah tak terlibat dah sekarang dengan pelancongan, tapi kita orang kenal dulu memang daripada pelancongan. Tapi saya akan kenalkan dia lagi dengan lebih rapat lepas ni. Yang seorang lagi tu memang tak perlu saya introduce lagi, memang kalau kat social media, Twitter ke, Instagram ke, memang ramai kenal dia. Nanti saya akan beritahu dia punya hashtag tu. Okey, malam ini kita akan terbang ke Korea Selatan dan Saitama, Jepun. Dua negara matahari terbit. I think kan. Dua tu adalah negara matahari terbit kan. Walaupun Jepun adalah negara matahari terbit. Okey, sebelum itu jangan lupa sempena dengan Hari Kebangsaan ke-64 pada tahun ini dan juga 16 tahun Gaya Travel memeriahkan industri pelancongan dan kembara. Dapatkan semua produk kami di Shopee dengan 16% diskaun sehingga 31 Ogos 2021. So jangan lupa lawati www.shopee.com.ny sekarang. /Gaya Travel sekarang. Okey. Minggu ni kita ada penaja juga, iaitu daripada Starbucks Malaysia, Wardah Cosmetics dan juga Tough Gorilla yang akan menaja Texas Chicken. Okey. Turut menaja episod pada minggu ini adalah Skytrax Adventure Sungai Congkak, the best forest adventure in Malaysia. Sebab tak sempat nak translate so saya baca je lah English version. Dengan high rope course park pertama di Malaysia, Skytrax membawa kita kembali dekat dengan alam semula jadi dan aktiviti di sini semestinya penuh dengan adrenalin. Okey. Sebelum saya perkenalkan tetamu kita yang pertama, kita nak ke Jepun dulu. So hasil kita tengok video intro ni dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, meriahnya kat Jepun, Idham. Oh my god. Hadi mana Hadi? Hai, Hadi baru je masuk tidur tadi. Sorry, keingatkan dah masuk tidur. Dia masuk dalam tidur juga. Ini kan ada special appearance tadi kan. Okey, saya perkenalkan tetamu kita pertama ni, jejaka daripada Kampung Gajah Perak, sekarang menetap di Saitama, Jepun bersama dengan isterinya. Boleh saya sebut nama tak? Boleh, silakan. Amirah. Boleh, Amirah Nur. Dan anak dia kesayangannya Hadi di Saitama, Jepun. Okey, Idham mula merantau ke Jepun pada tahun 2009 untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang mekatronik, tapi lepas tu habis saja belajar tahun 2012 terus sambung bekerja dalam bidang media. Sebab itulah macam saya cakap tadi, kami Gaya Travel sendiri, saya, Noah, Johan, Syad, even Poji dulu yang pernah putai sekejap dengan Gaya Travel dulu, kita orang berkenalan dengan Idham dekat sana. Okey, lepas tu lebih kurang tahun 2017 Idham masuk ke bidang cyber security. Lepas tu lah kita orang dah kurang jumpa dia, kan dah tak ada rezeki jumpa dah.
Okey, sekarang Idham bertugas dalam bidang sales di dalam industri digital marketing. Nama syarikat beliau sekarang adalah Piano. Jual piano ke Idham? Nama company je Piano sebab dia berasal daripada Nama company je? Yes. Okey. Guys Travel nak mengucapkan selamat datang Idham. Apa khabar? Jepun okey tak? Alhamdulillah. Jepun nak kata okey tu taklah okey sangat, sama je kan, satu dunia dapat COVID ni. Tapi alhamdulillah keadaan makin okey dan saya dan keluarga dapatlah still hidup sekarang. Alhamdulillah. So sekarang ni Olimpik untuk para games kan di sana. Saitama ada macam terlibat juga kan dia punya town. Ada, cuma sini tak ada live viewing. Dia cuma ada venue sahaja. I think basketball dan juga fencing. Ya. Yeah. Fencing. Oh di Saitama. Di Saitama ada stadium dia. Orang ramai tak kat sana sekarang? Sebabkan game Olimpik. Dia tak buka so untuk tak adalah orang sana. Dia ada satu Jepun ni, dia sangat macam mana? Dia setiap puasa bukan pada kerajaan seluruh Jepun, dia pada setiap prefecture. So governor Saitama tu sendiri tak benarkan orang datang tak ke benarkan. Ya. Okey, tak apa, nanti kita nak bertanya lebih lanjut tentang keadaan di Saitama especially kan dengan Idham. Jadi saya nak perkenalkan tetamu kita yang kedua pada malam ini. Kita nak terbang ke dia susah sikit nak sebut. Daejeon, Korea Selatan. Okey, sebelum saya kenalkan siapa dia, kita pergi tengok ke video ni sekarang. Hasif, silakan. Okey, ni kawasan belakang apartmen kita orang. Rumah parents in-law yang I duduk sekarang. Biasanya I bawa Naim jalan-jalan kat sini ataupun untuk tidurkan dia pagi dengan petang. Assalamualaikum. Right now I'm at a cafe. So today we are gonna have brunch with my friends. 그치? 난이도 친구 있을 거지? kita 친구 올 거야. 그치? 그치? So later we'll meet my friend Mira. Meet Mira, my friend who's staying around Daejeon as well. And if you've seen Sila before, we went to the hut together last time. We'll sleep over at a hotel. Me and Sila. So girls time with Nine as well. Girls time. Kecil Nani. Girls time. Nani. Girls time. 궁금하겠지? 벌써나? Pergi 벌써요? Lah, tak sempat nak record dia nangis tadi. Ni budak baru lepas nangis, tengok muka tu merah. Alah, kenapa? Yang budak-budak buat. Oh, not this one baby. So we ordered, oh my god, 3 pastas. 3 pasta, 1 pizza. And kudak-kudak ada potato lagi. Okay. Ayo, jemput makan. Ini budak tak tahu mood dia kenapa ni. Siap dapat video Aira menangis tadi. Comelnya geram tengok pipi dia, Fad. Okey, saya perkenalkan ni tetamu kita yang kedua, Siti Nur Fadila atau lebih selesa dipanggil Fad. Kami sendiri pun Gaya Travel memanggil beliau Fad je. Sekarang Fad menetap di Daejeon, Korea Selatan ya, Fad. Bersama dengan suami tersayang dan juga anak dia tersayang. Fad adalah seorang content creator sepenuh masa, seorang pengembara dan seorang entrepreneur dan juga seorang social media influencer, mainly di Instagram lah. Dan beliau banyak berkongsi aspirasi dan minat dalam travel, gaya hidup, makan dan juga banyak coretan pengalamannya sebagai seorang ibu kepada anak dia. Aira. Harap betul lah? Betul saya sebut tu? Betul kan? Betul. Aira. Okay. Aira. Yang tadi kita tengok dalam video tadi tu comel je kan. Okay, Fad telah berkahwin dengan seorang jaka Korea dan kalau anda nak boleh pergi ke Instagram, search #KimFadCouple kalau nak lihat macam mana kehidupan pasangan rentas negara ini.
selain dari menyediakan kandungan berkaitan dengan Korea di semua platform media sosialnya, Fight juga ada agensi pelancongan sendiri. So kalau korang nak pergi ke Korea lepas ni, boleh cari Fight. Memang Fight boleh tunjukkan selok-belok tempat ke sana. Memang boleh katakan as a local guide jugalah kan Fight. Semua yang nak cari kat sana boleh cari kat dia punya IG kan. Dia punya agensi pelancongan ni. Dalam masa sama juga sekarang ni Fight juga menawarkan perkhidmatan personal shopper di Korea, barangan dari Korea di @minimarket Korea. This one Instagram juga Fight? Betul Instagram. Selamat datang Fight. Terima kasih kerana menjadi tetamu kita pada malam ini. Terima kasih kerana jumpa. Sama-sama. Walaupun dah lewat sekarang kat sana pukul berapa Fight? Sekarang pukul 10 lebih dah. 10.12. 10.12. Dah lewat malam ni. So tak adalah special appearance era ni malam ni kan? Sebab dah tidur. Ada tidur Alhamdulillah. So Fight, dekat sana apa khabar sekarang? How's your life? Life Alhamdulillah okey je. Macam biasa kat sini. Masih dengan COVID lagi. Tapi Alhamdulillah keadaan dalam masa terkawal lah. Ya. Okey, sebelum kita bersembang dengan lebih lanjut, kita nak tahu apa keadaan tempat diorang ni stay lah. Keadaan tempat Idham, keadaan tempat Fight sekarang kan. Kepada anda yang sedang menonton Gaya live di Facebook sekarang, jangan lupa teruskan berkongsi live ini ke wall anda dan komen dengan soalan-soalan menarik dan terbaik, kerana soalan-soalan yang terbaik dan terpilih akan menerima hadiah tajian daripada Starbucks dan Gaya Travel dan juga daripada Skytrax Adventure Sungai Congkak. Dan juga voucher makanan daripada Texas Chicken, tajaan daripada Tough Gorilla dan juga Skepen Majalah Gaya Travel. Dan lucky sharer juga, kita akan pilih 3 orang lucky sharer akan menerima satu limited edition Starbucks Reserve Black Eagle Marks. This one. Kalau yang nampak ni. Kan special edition ni, tak susah nak cari. Ada Johor tu. Kalau boleh baca. Kan? Idham nak kan? Okay. So akan menerima special Black Eagle Marks ni daripada Starbucks. Goodie bag daripada Wardah dan juga voucher makanan daripada Tough Gorilla untuk digunakan di Texas Chicken dan juga Skepen Majalah Gaya Travel. Okey, kita tak nak buang masa, dah 9 suku, so kita nak terus berkenalan dengan lebih lanjut lagi dengan tetamu kita pada malam ini. So Idham. Ya saya. So sekarang selalu kita tanya dengan kita punya tetamu lah, especially perantau-perantau ni kan. Macam mana perbezaan kehidupan berada di Malaysia dan juga di Jepun sendiri? So macam Idham daripada 2012 kan dah duduk sana. So boleh kongsi sikit tak dengan orang-orang yang ada aspirasi untuk bermastautin di Jepun? Okay. Saya datang ke Jepun pada tahun 2009. So sekarang baru masuk tahun ke-12. Perbezaan dia kalau nak cerita sebelum COVID jadi, first sangat kagum dengan dia punya hospitality lah. Macam-macam servis dia, ataupun kalau kita bawa kereta ke, memang rasa tenang je, tak ada sangat bunyi horn. Kalau kita tertinggal barang kat mana-mana, selalunya akan dapat balik insyaAllah. Dan kalau nak chop meja dekat restoran pun, letak je handphone atas meja, InsyaAllah tak kena curi. Macam tu lah, dia rasa tenang je sebab kurang kadar jenayah dia kat sini. Tapi mestilah dalam suka tu ada juga yang tak dapat lawan dengan Malaysia. Yang paling saya rasa lainnya dengan Malaysia adalah kemesraan antara kita. Contohnya kalau kita jumpa dengan orang kat Malaysia, bos ataupun kita tegur je, boleh jadi kawan kat situ. Kita connect kan. Betul. Kalau kat sini dia macam still ada wall, ada dinding. Nak masuk dengan diorang tu perlukan masa, walaupun satu company ke kawan dekat sekolah pun still ambil masa yang lama lah untuk bina persahabatan kita. Kalau kat Malaysia tu maybe dalam seminggu pun dah boleh kawan dengan kamcing dah. So itulah betul yang paling besar yang saya dapat rasa kat sini. Mungkin tak sebab orang Jepun ni dia lebih reserve kan, dia lebih you know
yalah dia simpan kan. Betul. Dia kan Dia cara orang Jepun ni kan macam tu sikit. the good Dia side lambat. dia reserve, dia tak mulut dia orang tak laser. Dia orang tak mengata. Itu okey lah. Kita rasa aman je. Dia orang nak mencipta harmoni tau. Tapi sudut gelap dia kadang-kadang kita boleh rasa dia orang ni hipokrit. So itulah. Pandai-pandailah kita untuk balance. Betul. Okay. Itu daripada zaman bujang dulu. Tapi sekarang ni dah berumah tangga pula kan. Of course sebab Idham kahwin aja, seingat saya lah Idham balik sekejap untuk majlis. Lepas tu dah terus balik sana balik kan? Memang balik dalam 2 minggu macam tu. Kenduri belah perempuan, kenduri belah lelaki. Sempatlah juga untuk dua-dua belah kampung. Tapi dekat belah lelaki kan minggu kedua tu tak sempat sangatlah untuk tolong nak santal periuk ke anak kembar tu. So minta tolong adik-beradik lah. Terima kasih lah dekat masa tu. Tapi nasib baik style kita kan style apa yang panggil? Rewang. Rewang kan. Senang sikit lah orang kampung kan. So Idham tak merasalah menjalani kehidupan berkeluarga tu di Malaysia kan, untuk dibandingkan dengan berada di sana. Tak sempat. Tapi so far macam mana Amira, your wife, adapt dengan kehidupan dekat sana, because dia datang kemudian kan? Dia datang sini mula-mulanya sebab ada exchange program dengan universiti dia. Dia tak dapat, tak ada pendidikan dalam bahasa Jepun sangat. So dia belajar sikit-sikit lah. Sekarang Alhamdulillah makin lama dia boleh faham macam-macam dan boleh cakap sikit lah bahasa Jepun. Kehidupan dia sekarang ni, dia kan ni full time suri rumah. Fokus untuk keluarga, dan kadang-kadang dia pun pergilah keluar juga dengan kawan-kawan dia. Dan dulu semasa belum COVID lagi, ada bisnes juga, bisnes jual bento, makanan halal pada traveller. Okay. Kalau nak tengok kat Instagram ada MyShaku. Nama Instagram dia MyShaku.jp. Nice. Tapi sekarang itulah tak ada traveller, so tak ada permintaan. So tutup dapur dulu. Tapi Idham, boleh kongsi sikit tak macam mana? Tapi Idham tak dapat beza kan dengan di Malaysia dengan di kat Jepun kan. So membesarkan seorang anak tu, berkeluarga dan membesarkan seorang anak di Jepun sebagai seorang orang Malaysia yang merantau, susah tak? Membesarkan anak di Malaysia, bagi saya tak dapat nak share daripada pengalaman saya sendiri, tapi saya dapat rasa, saya dapat bayangkanlah beberapa. Satunya untuk anak-anak yang ada alahan allergic pada makanan, kat sini sangat ambil berat untuk kisah yang tu. Contohnya dia akan bagi tahu setiap dish apa allergic pada tepung ke telur. Jenis makanan dia semua. Dia sangat ambil berat untuk itu, tapi saya tak rasa Malaysia ambil berat sangat untuk hal ini. Dan juga kalau nak fikir sudut lainnya pula, kat sini tiada pendidikan agama mestilah kan. Ramai juga di antara kawan-kawan saya, dia cakap kalau anak saya dah nak masuk darjah 1, kita orang nak balik Malaysia sebab nak bagi ada pendidikan agama kan. Daripada segi yang lain-lain, macam tadika ataupun sekolah, di Jepun saya tengok lebih mementingkan pembinaan diri, disiplin daripada akademik. Macam dia ajar budak-budak daripada kecil untuk duduk elok-elok kat kerusi, susun kasut, bersihkan kelas sendiri, susun barang depan main. Untuk pelajaran tu sangat minimal lah. Tapi bila dah masuk ke sekolah, ini untuk sekolah tadika. Bila masuk ke sekolah rendah, ada mata pelajaran tapi maybe dalam 5 atau 6 sahaja. Matematik, sejarah. Cakap pasal akademik pula, dia orang sangat mementingkan juga dia orang punya sejarah dan juga dia punya budaya. Saya sangat kagum lah kat situ. Dia orang ajar dan sampai orang besar pun dia orang ingat dan tahu kisah-kisah nenek moyang dia orang. Kalaulah benda yang sama ada kat Malaysia juga, saya rasa patriotik kita akan lagi meningkat. Betul. Akan lebih baik kan.
Idham, sebelum kita oh ya, Fad dah masuk dah. Sebelum saya pergi soalan yang lain lagi, saya ambil satu soalan daripada penonton sekarang ni. Nurul Aini, selama 12 tahun Idham tinggal di Jepun, apa perbezaan paling ketara di sana dari segi pelancongan? Pelancongan di sini. Okay, kat Jepun pelancongan dia mostly bertumpu kepada alam semula jadi, saya rasa, nature. Contohnya ramai orang pergi ke nak tengok gunung Fujisan, let's say, ataupun pergi ke kawasan yang dia punya longkang pun air dia cantik, ataupun sakura, pokok maple, daun mahabatin tu. Tapi untuk Malaysia, pokok warna coklat tu, apa nak cakap? Musim dulu. Pokok musim dulu. Pokok musim dulu tu. Ya. Tapi kat Malaysia kebanyakannya mall. Kebanyakannya shopping. Dia lain dia kat situ. Kalau Malaysia ada banyak lagi yang berusulkan kebudayaan ataupun berusulkan alam, maybe macam contohnya Taman Burung dekat KL tu kan, itu a good one. Saya rasa kalau kita lebih takkan kita punya fokus kat tempat-tempat macam tu, saya rasa akan lagi meriah lah suasana pelancongan di Malaysia. Okay, sebelum kita berbual lebih lanjut lagi dengan Idham, welcome back Fad. Kenapa? Era bangun ya? Lagu pula dia. Tak apa. Sebab kali ni memang kita edisi keluarga, so kita memahami, tak apa, jangan risau. Okay, dia tidur balik lah tu. Okay tak tu? Dah tidur balik. Okay Fad, macam tadi kita dah tanya kepada Idham tadi. Tapi Fad boleh jawab soalan ni rasanya. Macam apa benda yang Fad rasa paling kontra sekali kehidupan di Malaysia dan kehidupan di Korea Selatan sekarang, kan? Maksudnya dan especially dalam rumah tangga. Sebelum pandemik, secara general. Secara general yang paling beza of course as a Muslim, sebab sini bukan negara Muslim kan, so macam tak ada dengar azan sangat, makanan halal pun tak adalah senang sangat nak cari, especially kat Daejeon ni. Seoul maybe banyak, and even kat Seoul pun ada tempat tertumpu untuk kawasan halal kan. Kalau kat Daejeon ni masjid ada juga, tapi dia tak adalah sebesar masjid biasa kat Malaysia. Itu yang pertama. Yang keduanya, Pak rasa masyarakat sini lebih kepada jaga tepi kain sendiri. Diorang tak kisah sangat pasal orang lain. Rasanya Jepun pun maybe lebih kurang juga kot. Dia macam sama lah, Idham cakap benda sama tadi. Okay. Orang Korea pun macam tu juga. Dia you punya hal, I punya hal macam tu lah. Itu antara yang paling ketara lah kot bagi Fad. Masa melahirkan Aira dulu, hari tu di Malaysia kan? Di Malaysia. Jadi bagi Fad sendiri lah, ada tak rasa macam perbezaan membesarkan seorang baby di Malaysia dengan di Korea? Ada halangan atau kekangan ke apa yang Fad rasa? Membesarkan baby rasanya kalau kekangan tu macam tak ada kot. Ada kekangan. Rasanya macam lebih kurang je kat Malaysia dengan kat Korea. Cumanya sebab kat Korea sekarang situasi COVID ni terkawal. So kita masih boleh jalan-jalan, keluar, and Korea tak pernah lockdown juga, tak pernah PKP. So walaupun teruk dulu yang masa awal-awal kes paling banyak kat Korea tu pun, diorang tak pernah tutup border ataupun tak pernah halang dia punya rakyat untuk merentas negeri ke apa kan. So kita masih boleh keluar jalan-jalan macam biasa lah. So dalam membesarkan anak rasanya lebih kurang je. Macam Fad ada pelancongan agensi pelancongan sendiri. Of course sekarang macam memberi kesan besar lah kan. Apa latar belakang sampai Fad boleh buat agensi pelancongan sendiri ni? So masa Fad belajar kat sini sebagai pelajar pertukaran,
daripada Malaysia, Korea. Dari situ Fat buat side income lah untuk jadi personal tour guide. And then lepas habis program tu pun Fat masih teruskan lagi dengan business tu sebab agak banyak demand lah. Sebab sini kalau nak jalan-jalan macam lebih senang kalau pandai bercakap bertutur bahasa Korea. Untuk cari jalan, untuk tanya makanan ni boleh makan ke tidak untuk Muslim kan. So dari situ dapat teruskan dan Alhamdulillah daripada 2014 sampailah last year masih beroperasi seperti biasa. Cuma lepas COVID tu kita memang tak beroperasi lah. Jadi sebab pelancong dah boleh masuk ke Korea ke masa sepanjang COVID? Sepanjang COVID tak. Rasanya lepas COVID tu so sepatutnya Malaysians boleh masuk Korea tanpa visa, tapi sekarang dah kena ada visa. So nak masuk Korea kena ada apa semua, kena apply lah visa. Oh, sekarang kena apply visa ke visa vaksin je macam tu? Bukan visa vaksin je. Purpose of travel purpose tu kena tahu juga. And then Fat tak sure kalau macam Fat lupa nak check. Tapi Fat tak sure kalau untuk travel purposes boleh ke tidak untuk datang. Rasa masih boleh, cuma masih kena quarantine lah. Cuma daripada last Julai hari tu diorang dah buka, diorang dah bagi yang dah complete dose vaksin, dah fully vaccinated, boleh datang tanpa quarantine. Cumanya masih lagi spesifik untuk certain purposes saja. Tak boleh macam suka-suka datang macam tu jugalah. Masih lagi. Holiday semua tak buka lagi lah kan? I see. Macam mana pula, boleh cerita sikit sebab macam Idham tu dia dah cerita dah tadi, dia kenal Mira masa Amirah pergi ke Jepun masa program student exchange kan, kalau tak salah saya, kan Idham kan? So macam mana Fat boleh kenal dengan Kim. Oppa dari Korea. Oppa Kim. Yes, Oppa Kim. Alhamdulillah. Fat pun kenal Kim masa pertukaran pelajar juga. Program pertukaran pelajar. Oh, maksudnya masa tu Fat lah yang pelajarnya. Tak, tapi Kim yang datang Malaysia. Berkenalannya di Malaysia. Ya, Kim datang Malaysia sebagai pelajar pertukaran. Fat antara student yang menjaga dalam organisasi menjaga student-student pertukaran ni lah. So dia ditugaskan Bafat dengan seorang lagi pelajar daripada Finland, daripada Helsinki. Oh, nice. Ya, so macam tu lah, dari situlah kenal. Mesti tak ada masalah dari segi tak ada boundary untuk macam communication apa semua kan, sebab Fat sendiri dah boleh bercakap bahasa Korea kan? Tak, masa Fat kenal dia tu Fat tak ada cakap pun. Setakat dengan saya kamsahamnida je lah. Hello dengan sama. I see. Actually, okay. Kita nak say hi kepada ni, ada seorang penonton daripada Korea. Hai Macho Cho. Kenal tak? Fat kenal tak? Macho Cho? Tak kenal. Ada lagi orang Malaysia tak kenal you lah, Macho. Tapi kita orang dah, Macho Cho dia selalu datang ke Malaysia sebagai media. So selalulah dah jumpa dia travel punya team. Kita orang semua kenal dia lah. Kan? Thank you Macho for watching. Thank you. Okay, kita pergi ke next topic, iaitu situasi semasa di mana Idham dengan Fat berada sekarang bermasa tim, sama ada di Jepun dengan di Korea. Kita nak tengok situasi selepas dilanda COVID ni kan, macam mana keadaan, apa semua, vaksin macam mana kan semua. Tapi sebelum tu saya nak ambil dulu 2-3 soalan untuk kita kongsikan, soalan penonton. Soalan yang pertama daripada Muhammad Syamzuri Muhammad Nur. Apa kriteria kalau nak cuba nasib bekerja di Jepun? Dah ada orang tanya dah. Idham. Okay, dia ada dua. Satu, yang paling besarnya kena tahu bahasa Jepun. Sebab Jepun ni dia negara yang pulau. So, diorang agak reserve dan diorang bahasa Inggeris pun agak susah jugalah bagi diorang sebenarnya. Jadi bahasa Jepun tu nak kata 80% wajib. Tapi kalau tak pandai bahasa Jepun pun
mungkin boleh cuba dalam bidang IT. Kan IT programming semua dalam bahasa Inggeris kan. Mana ada yang coding dalam bahasa Jepun. So maybe ada nasib kat situ. Itulah. Saya nak kena pergilah. Maybe boleh. Macam contohnya especially company-company yang international yang dah di globalisasi ni. Yang dia global kan. Dari segi attitude ke apa kena bawa sekali, Idham? Attitude, saya rasa kita boleh jadi diri kita sendiri. Kita boleh jadi orang yang menceriakan tim kita. Biasalah orang Jepun kan, dia orang kan macam robot buat kerja. Kita boleh jadi orang yang menceriakan, cakap jom makan ke apa. Tapi kita kena faham juga dia orang punya budaya lah. Contohnya kalau dia minta tolong makan pakai chopstick, jangan makan pakai tangan tu, janganlah buat macam tu kan. Kita masuk ke negeri orang, kita ikutlah budaya dia orang kan. Macam tu lah. Ya, betul. Kita kena open. Dia orang tak biasa dengan makan guna tangan langsung? Tak ada. Tak pernah nampak lah. Kecuali makan apa, nan ke makan benda yang memang pakai guna tangan tu lain lah. Tapi lain lah. Faham. Okay, kita pernah dengar juga sebelum ni kan macam ada kawan-kawan berkongsi lah Idham. Kalau bekerja di Jepun ni kita kena, apa orang cakap, kena transform diri kita 100% lah, sebab dari segi timing kena apa, betul-betul ikut masa, kena kerja keras, tak boleh berkira dari segi bekerja kan. Apa, tak boleh lagging lah semua. Betul ke budaya kerja dia orang kat sana macam tu? Saya tak dapat kata benda tu 100% salah. Untuk pasal masa ni Japan sangat-sangat punctual. Kalau kita lambat 1 minit ke 2 minit pun tu bagi dia orang adalah tabu lah. Jadi masa penting. Kita biasanya contoh kita start pukul 8 pagi, orang akan ready dah 7.50 tu. Itu benda tu biasa. Untuk kita kena perfect tu, saya rasa lebih kepada Jepun ni takutkan benda tu gagal. Diorang kalau nak buat apa-apa tu semua kena plan. So contoh COVID vaccine kan, dia memang lambat tu nak start. Tapi sekarang ni bila dah start, benda tu memang laju lah. Macam-macam polisi baru keluar. Tapi dia orang nak benda tu semua perfect. Itu je. Bila contohnya saya rasa kita pentingkan yang kita tunjuk effort pada dia orang. So dia orang akan okey. Jangan tunjukkan kita tak buat effort pun. Itu je. Result tu dah cerita. I see. Kalau kita nak bawa kita punya perangai macam okey pukul 5 habis bekerja, tak nak kerja dah. Tak nak stay back apa semua, adakah orang-orang Jepun sana ada masalah? Tengok company mana lah. Kalau company yang agak tradisional ni, biasanya kita kena at least tunggulah sekejap. Kalau kita punya manager balik dulu ke, itu still ada. Tapi bila kalau ada company yang dah besar-besar, yang dah global ni, benda tu lebih fleksibel lah. Terbuka dah, lebih fleksibel lah. Sebab saya ingat masa saya pergi ke Switzerland sebelum ni, pukul 5, tour guide dia bawa media tau, ramai-ramai. Dia punya tour guide tu pukul 5 dia akan tinggal je kita orang. Walaupun kita orang masa tu dekat tengah tour, di tengah-tengah tu dia kata macam okay, it's already 5, you kan, sebab okay memang salah kita orang jugalah sebab kita ada delay sebab yelah ambil gambar semua kan. So sepatutnya dia kena hantar sampai ke hotel. Tetapi kita orang masa tu macam about 10 minutes lagi lah nak sampai hotel. Tapi dia pukul 5 habis, dia punch out dah. Dia kata macam okay, I have things to do and it's already 5 o'clock, I have to leave. So kalau orang Switzerland mungkin ada masalah lah kan nak datang ke sana. Okay, especially Western American yang work-life balance. Dia orang memang macam agak ambil masa untuk biasakan diri kat sini. Faham. Okay, soalan yang kedua saya ambil daripada penonton kita, Mat Din. Apa cabaran sebagai seorang Muslim dekat Korea dan Jepun? Adakah ada masalah rasis tak dengan diorang? Korea dan Jepun. So bolehlah kongsi sikit input daripada Idham dengan sikit daripada Fat. Saya bagi Fat. Kita mula dengan Fat lah. Fat sikit. Untuk masalah rasis yang so far, Alhamdulillah Fat tak ada kena apa-apa lah. Cuma Fat pernah bawa macam guest solat dekat macam, walaupun dia hidden dekat taman sikit kan, masih lagi orang macam pada pandang, tengok macam tu je lah. Tapi tak adalah Fat ada pengalaman kena halau sekali. Solat last time dekat
Macam dia macam dekat dengan emergency exit dekat tangga. Lepas tu diorang kat sini kan banyak CCTV. Lepas tu dia macam tengok. Lepas tu ada dia punya manager building tu kot datang. Kata tak boleh solat kat sini, tak boleh buat apa-apa kat sini, macam tu lah. Sebab diorang agak strict dengan diorang punya regulation diorang semua kan dekat sana. So enforcement diorang kuat. So tu tapi tu sekali je lah. Lepas tu pada macam diorang memang akan halal juga. Dia macam tak kisah kan kita kan. Lepas tu macam okay tak apa. So kita ubahlah kita punya itinerary apa semua dari situ kan. Macam racist yang tu pakai tudung ke apa macam tu tak ada lah. Cuma dia akan macam dia tanya kita kenapa pakai tudung, ataupun macam kalau musim panas kan, macam sekarang ni musim panas, so kalau Fat keluar tu memang orang akan pandang. Lepas tu dia katanya lah ada sekali ni taksi Ajushi ni, taksi pakcik taksi ni tanya apa tu hijab kan nama dia, kenapa pakai hijab? Lepas sekali cakap lah sebab Muslim apa semua kan. Tapi sini kan Korea. Tak pakai pun tak apa kot, dia cakap macam tu. Yalah dia tak faham kan yang dia kan dia pakai kat sana je lah, kat Malaysia tempat yang negara Muslim apa semua macam tu kan, dia tak faham. So kita cakap lah kita pakai bukan sebab kita kat mana ke apa, tapi sebab apa semua macam tu lah, explain sikit. Sebab itu je lah, tak ada apa-apa lain. Tak sebenarnya lebih kepada curiosity diorang sajalah, tak adalah diorang macam betul-betul racist ke apa kan. Sebab especially orang Korea sangat familiar dengan Malaysia sebenarnya kan, sebab besar percentage peminat dari K-pop especially adalah dari Malaysia kan. I guess so. Macam Idham pernah tak Idham lagi lah, Idham lama kat sana kan, Idham daripada belajar, bekerja dan berkeluarga kat sana. Idham ada mengalami apa-apa cabaran tak sebagai seorang Muslim, praktis Muslim di sana, dan adakah masalah racism ke apa kat sana Idham? Masa tahun-tahun pertama saya di Jepun ni, saya dihantar ke College Technical di Shimane, Jepun, yang sangat dikenali sebagai negeri yang paling terpencil kat Jepun. Banyak orang tua, tak ada apa-apa, Starbucks pun tak ada dekat dalam negeri tu. Jadi susah untuk saya dapatkan makanan halal. Itu yang paling susah lah. Memang mostly diet saya adalah beras Jepun, telur dan juga ikan-ikan lah. Kalau nak juga ayam halal tu kena order online. Susah. Itulah. Tapi masa tu dulu-dulu kan susah nak cari lagi. Itu satu susah, tapi sekarang ni sangat mudah nak cari. Online tu mestilah, dan kedai-kedai, restoran tu memang bertambah banyak, especially sebab persediaan untuk COVID. Malangnya sebab COVID ni adalah restoran halal yang dah tutup kan. Untuk aspek lain selain makanan, pasal solat tu sama macam keadaan di Korea. Kita orang memang mencari emergency exit, bawah tangga. Bawah tangga. Mana-mana tempat yang ada ruang tu. Kalau masa kerja, kalau company tu okey, biasanya dia orang bagilah bilik meeting ke. Dia orang akan bagi satu tempat space lah, kadang-kadang belakang meja tu okey lah. Kalau susah-susah sangat pun duduk je lah kan sebenarnya. Dekat Disneyland pun ada bilik. So itu pun bukan lagi masalah sekarang. Dan saya rasa okey lah, tak ada masalah untuk Muslim di Jepun ni. Idham, sebenarnya boleh tambah sikit sebenarnya kepada pelancong dan pengembara dari Malaysia. Saya sendiri berpengalaman pergi ke sana, dah 4 kali pergi Jepun. As I was being acknowledged by the tour guide ke sana, sebab Jepun nak memperbesarkan pelancongan halal, pelancongan Muslim ke Jepun kan. So untuk anda yang betul-betul nak pastikan solat on time apa semua, sebenarnya sekarang dah tak susah sebenarnya nak cari, betul kan Idham? Sebab diorang ada banyak di shopping mall, especially diorang ada banyak sediakan multi religion praying space. So dia ruang kosong saja. Cuma masalah satu je, nak berwuduk tu aja. Nak berwuduk tu diorang tetap you kena pergi ke toilet, dan toilet tu tak boleh basah. Betul. So itu saja cabaran dia.
Okey, tak apa. Nanti kita ambil lagi soalan-soalan lain lagi. Okey, kita teruskan dengan topik yang kedua. Kita nak tahu situasi sekarang lah dilanda pandemik ni kan. Fad pindah ke Korea sepenuh masa ke atau pergi ke Korea sekejap sekarang? Buat masa sekarang untuk sekejap saja. Speed stop untuk sebelum ke negara selanjutnya lepas ni. Wow. Fad lagi mana lepas ni, Fad? Lepas ni insyaAllah Fad kita orang akan pindah ke Finland. Bahasa Finland. So sebab itulah balik Korea sekejap sebab family Korea tak pernah jumpa Aira lagi. Dan Aira lagi daripada kita lahir kan. So kita jumpa sekejap, prepare untuk pelepasan barang-barang semua ke Finland insyaAllah. InsyaAllah bulan depan lah. September. So all the way daripada Korea terus ke Finland? Betul. So maksudnya macam Fad daripada Malaysia pergi ke Korea ni masa during pandemik ni lah ya? Betul. Fad datang Korea betul-betul sebelum PKP 3.0 ke? Maksudnya awal tahun ni? Bukan. PKP yang kita yang baru-baru ni lepas raya lepas raya. Mei. Lepas raya. Betul-betul 31 Mei tu. Fad fly Korea, esoknya PKP Malaysia. So jadi macam 3 bulan. So far Fad Fad dah berada kat Malaysia dan berada di Korea, apa perbezaan dia Fad sepanjang pandemik ni? Dia punya lockdown apa semua. Kalau kita lockdown tak ada keluar rumah langsung kan? Paling beza sini macam lebih kurang je kot. Kalau macam kita tak lockdown tapi nak pergi mana-mana masih ada macam kena scan QR code ataupun sini diorang pakai sistem call number, ada number untuk setiap tempat kita nak masuk. Kita just call and then dia akan mati dalam 2-3 seconds tu dia mati. So kita dah check in untuk tempat tu. Tu je lah kot rasanya yang tak ada perbezaan ketara sangat. Kedai banyak tutup jugalah, especially tempat yang very high touristy punya area kan. Macam kalau orang pendatang Korea mesti tahu Myeongdong. Myeongdong hari tu yes. Myeongdong Seoul kan. Di situ kan seramai-ramainya orang kat situ masa dulu kan. Sekarang ni kau tengok banyak sangat kedai dah tutup situ. Rasanya macam dia dah jadi macam ghost town juga. I think about 80%, 70-80% kot dah tutup kat situ. Tapi walaupun tak ada lockdown dia. Ya? Yang macam coket dia, yang macam yang banyak pasar malam semua. Betul. Sedih lah. Saya pernah pergi lepak dekat Cats Cafe kat situ kat Myeongdong. Betul. Kan? Rasanya ramai gila orang Malaysia pernah pergi situ. Yes. Tapi Fad, walaupun tak ada lockdown tapi kedai tetap tutup sebab apa? Sebab orang Korea sendiri tak nak keluar rumah ke macam mana? Ke sebab pelancong? Masa awal-awal yang betul-betul teruk Korea tu, memang diorang sendiri self lockdown. Diorang walaupun tak macam kerajaan tak ada ni, cuma kerajaan ada bagilah SOP macam tak boleh berkumpul lebih 4 orang kat luar. Tak boleh macam tu lah, mostly tak boleh berkumpul, tak boleh dine in. Ada certain tempat tak boleh dine in juga, macam dah tak boleh makan dalam train ke macam tu. Lepas tu yang banyak tutup tu mostly sebab dia tourist area lah. So tak ada turis kan, tak ada turis daripada China, tak ada turis daripada Malaysia, Indonesia. So tak ada income and they have to close down lah. And Myeongdong tu is like one of the hot maksudnya antara tempat sewaan yang tertinggi. Tapak sewaan yang paling mahal kan? Mahal. Ya, so tanpa turis, tanpa orang datang beli barang, semua memang tak boleh teruskan lah biasanya. Other than that, ekonomi di Korea macam ada nampak macam terkesan tak selain daripada kedai-kedai tutup ni? Yang of course yang kita nampak kedai-kedai tutup lah, kita tak ada numbers dia kan? Kalau economically rasanya of course terjejas macam negara-negara lain juga kan, cuma kita tak tahulah like sampai tahap mana. Rasanya yang paling terkesan, antara yang paling terkesan of course tourism, sebab Korea punya tourism is one of the yang dia punya main income juga dekat negara ni kan.
Betul. So yeah. Betul. Tapi itulah pelancongan sebenarnya first yang affected, Betul. and then it's gonna be the last one to recover. Kesian kan? Aduh, sedih juga kita orang ni walaupun majalah kan, tapi macam kita orang sendiri pun struggling actually during this pandemic kan. Yeah, betul. Macam di Jepun macam mana Idham? Kita tahu especially sekarang ni walaupun pandemic, walaupun numbers very high Jepun, number of cases dengan vaccine rate was very low, tapi diorang tetap yakin nak buat juga Olympic semua kan. So macam mana personally Idham sendiri kat sana macam mana Idham? Dia macam paradox juga. Jepun ni kes dia memang meningkat. Numbers yang setiap hari yang meningkat tu pun rasanya sepatutnya lagi tinggi sebab bilangan testing yang diorang buat tu tak cukup saya rasa. Tapi Olimpik nak tak nak memang diorang kena buat. Saya pun sokong diorang buat Olimpik sebab terlampau banyak hutang-hutang diorang dengan tsunami yang hari tu kan, yang Fukushima nuclear reactor dan juga bencana alam yang dulu-dulu pun diorang still lagi support mangsa-mangsa sampai sekarang. So saya rasa sebagai Olimpik tu kalau Olimpik ni kalau diorang buat pun sebenarnya still kerugian, cuma taklah rugi daripada diorang tak buat langsung. Tak buat, betul. Tak buat langsung. Dan sedikit sebanyak Olimpik ni bagi semangat untuk orang Jepun. Saya rasa bukan orang Jepun je, untuk negara-negara lain juga untuk rasa adalah satu event yang exciting untuk diorang dalam keadaan pandemik ini kan. Saya rasa Malaysia pun, saya pun kat sini tengok dekat rumah masa Malaysia masuk stadium kan, bawa bendera pakai tengkolok tu, memang kibar bendera lah. So benda tu sangat satu momen yang exciting lah untuk kita. Betul. Dalam segi ekonomi kat sini, of course pelancongan company-company kecil tu ada yang dah tutup. Restoran kecil pun dah tutup. Restoran halal pun sebab pelancong yang daripada negara Muslim pun ada yang dah tutup. Itu betul. Tapi dalam dunia macam saya dalam industri IT, kita orang taklah kena impact yang besar sangat. Maybe lah projek kena postpone sikit. Cuma macam saya sendiri dalam dunia digital media, saya bagi servis untuk publisher yang nak buatkan subscription platform kan. Contohnya kalau dah baca beberapa artikel, dah sampai artikel yang kelima korang kena bayar kan. So company saya buat tu. Alhamdulillah bisnes kita orang sebenarnya lagi naik dalam pandemik ni. So saya rasa ini macam mana? Ikut luck dalam silver lining lah. So saya syukur kat situ, tapi macam itulah, kadang-kadang still pergi kerja juga seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali sebab saya kerja dalam bahagian sales kan, perlukan komunikasi dengan bos. Macam itulah. Cumanya perbezaannya dengan Malaysia, saya rasa walaupun kes kat sini banyak tapi tak ada tak ada double standard lah. So walaupun apa-apa yang terjadi, pollution buat makan-makan pun memang akan keluar kat TV. Memang kena kritik kat TV. Kecam semualah. Memang kena kecam. Dan rakyat-rakyat diorang, walaupun diorang still pergi ke supermarket, ke stadium ke ramai-ramai, tapi diorang still berdisiplin lah. Pakai mask tu mestilah kan semua orang. Dan kebanyakannya dah kurang pergi ke bahagian Tokyo, diorang lebih pergi camping, pergi ke tempat-tempat yang luar bandar. So saya rasa kita orang dah buat yang terbaik, tapi ramai orang yang dah penat duduk dalam rumah, so semua keluar lah. Tambah-tambah yang ada anak kan, takkan nak kurang dalam rumah kan. So betul. Sebab hari ni pun pasal keluarga, saya rasa tahap kesabaran orang yang ada anak dan orang yang bujang ataupun yang tak ada anak tu lain. Beza betul. Kita boleh sabar kat rumah, tapi anak kita kan dia tak faham nak keluar, nak bagi dia orang pijak rumput, nak bagi dia orang main dekat kena dengan cahaya matahari. So saya rasa boleh keluar, tapi kita dah dewasa, kita pandai-pandailah jaga diri kita dan disiplin. Itu je lah bagi saya. Okay. Alright. Sorry. Macam lockdown, Idham terkesan ke? Ada lockdown kat Jepun? Sini tak ada. Sini
daripada segi undang-undang tak boleh lockdown. Cuma ada state of emergency. Sebab prefecture punya area tu lah. Yes. Sebab tapi Tokyo itu Greater Tokyo kalau tak silap. Ke Tokyo saja yang kena lockdown juga kan? Bukan lockdown, dia nama dia state of emergency. Dia cuma state emergency. Macam kedai-kedai restoran tak boleh bagi alkohol dan boleh buka sampai pukul 8 sahaja. Dan cuma 30 orang saja boleh masuk. Dia tak boleh buat full lockdown. Itu dia punya perlembagaan. Itu memang dia punya perlembagaan. State emergency ada berapa level, Idham? Kat sini saya rasa ada mula-mula dia orang ada buat tau level 1, 2, 3 tapi macam dah tak guna sangat yang tu, cuma ada biasa dan juga state of emergency. Ada tempat yang pakai apa namanya dia, maemboshi, bahasa Jepun dia macam tempoh untuk mengelakkan penyebaran virus. Dia macam tu lah kalau nak translatekan dia. So, tapi kebanyakan lebih kurang je kedai makan buka sampai pukul 8. Macam tu je. Dia still bergantung kepada disiplin masing-masing. Okay, faham. Okay, tak apa. Sebelum kita pergi ke topik berikutnya, saya ambil satu soalan. Banyak soalan malam ni. Ramai juga peminat Idham dengan Fad ni. Okay, soalan daripada Juan Kamarudin. Soalan untuk Idham dan Fad. Adakah Jepun dan Korea Selatan sudah membenarkan pelancong luar negara datang ke sana? Perlu kuarantin tak? Ya, Fad dulu. Kat sini memang tak pernah, as Fad cakap tadi, macam Fad cakap tadi, memang tak ada lockdown ke apa. So memang boleh masuk, tapi atas maybe kena apply visa. So tak sure kalau under visa melancong tu boleh ke tidak. Lepas tu masih kena quarantine. Kecuali kalau yang dah lengkap vaksin, dan yang paling latest kalau dah lengkap vaksin tak payah quarantine, tapi atas travel purpose yang tertentu, bukan sesaja jugalah. Idham? Sini still tak boleh, masih tak boleh terima pelancong keluar. Tapi kalau ada keluarga yang bekerja ataupun ada visa kat sini, boleh masuk. Quarantine saya dengar sekarang ni 3 hari. Masuk Jepun 3 hari akan kena duduk kat tempat yang ditetapkan dan kemudian boleh baliklah ke rumah. Untuk keluar pula, siapa yang dah dapat vaksin 2 kali dah boleh minta vaksin pasport dekat office, city office, dan bolehlah masuk ke negara yang dia nak pergi. Contohnya kalau saya nak balik Malaysia, ambil vaksin pasport dan balik. Saya tak tahu Malaysia perlu kuarantin berapa lama sekarang. Sekitar 2 minggu ke? Kena buat lah. 7 hari tak silap ke 10 hari. Macam tu. Macam tu lah. Faham. Tapi dah dikurangkan kepada siapa yang dah full vaksin. Tapi saya terlupa part tu. Ada SOP dia kan. Okay, kita nak pergi ke topik yang keempat. Macam tadi kita dah bertanya kan macam mana terkesan dengan pandemik, cara hidup, career tu semua kita dah tanya tadi daripada Idham dengan Fad kan. Okay, topik ni paling menarik dah sebenarnya sebab kita nak tanya pasal Malaysia kan. Okay, macam Idham sendiri kan, sebelum Idham sambung belajar dan bermastautin kat sana lah, Idham travel tak kat Malaysia? Sikit lah sebab saya datang sini umur 19, sebelum tu duduk kampung. Duduk kampung tak jalan banyak sangat lah sebenarnya. Datang KL pun dalam hidup adalah 2-3 kali. So habis SPM terus ke Jepun? Bukan, habis SPM saya ada persediaan di UTM KL. Lepas tu terus terbang ke Jepun, first time naik kapal terbang. So membesar pun kat sini, so nak kata travel kat Malaysia tu kurang lah. Banyak dalam kampung ni lah dekat Perak. I see. Jadi sepanjang macam 12 tahun ada? 12 tahun. 12 tahun ya. Sepanjang 12 tahun ni Idham pernah tak langsung ambil berpeluang untuk melancong dalam Malaysia sendiri? Ada. Balik masa belajar dulu, masa cuti musim panas balik dalam 1 bulan.
Adalah cuba nak naik kereta pusing 1.9 jam lah. Pusing daripada Perak tu turun bawah sampai Muar, naik balik sampai Kemaman. Macam tu lah. Pusing-pusing macam tu je lah. Tu yang teringat ada taman burung kat KL tu. Siapa ada pasport dapat harga murah sikit kan? Pasport ke MyCard. Itu saya rasa MyCard. Itu saya rasa tu menarik konsep tu. Lagi satu ada papan tanda tulis Jawi dekat Terengganu. Tu saya kagum. Macam tu lah tempat-tempat yang saya ingat. Tapi kebanyakannya Malaysia ni kalau melancong mesti pasal makanan kan. Makanan memang tak lepas. Setiap kali balik Malaysia mesti naik 2-3 kilo. Kan, faham. Nasib baik tak sesat Idham, nasib baik tak sesat drive satu Semenanjung ni. Kalau KL tu confirm lah salah dorang. Sesat. Dia takut lah. Dia bukan lebih sesat, lebih pada takut. Masa paling takut dekat Penang. Nak tukar lane pun takut. Sedangkan Jepun tu lagi susah nak bawa kereta sebenarnya kan, dia punya restriction tu kan. Dia orang strict kat sini. Cuma tenanglah orang-orang taklah pressure kita kan. Tenang lah. Faham. Nak masuk dorong tu pun kena tunggu dalam 10 minit pun belum tentu kan. Pernah pergi ke pulau-pulau dekat Malaysia tak? Masa persediaan dekat KL tu ada pergi Pulau Tioman. Ada. Merasalah juga pulau tropika kat Malaysia. Yang itu tak boleh lawan dengan Jepun. I mean, kecantikan pulau-pulau dan pantai-pantai di Malaysia jauh lagi baik daripada kat sini. Kat sini pantai dia orang, kalau nak cari pantai yang pasir putih tu susah sikit. Ada pasir. Dia pasir dia warna hitam macam kotor sikit. Air pun tak rasa biru dekat pulau-pulau macam ni. Ya. Faham. Macam Fad pula, pernah melancong di Malaysia? Of course pernah kan? Pernah. Masa lepas dah tak ada PKP tu, Fad memang sempat lah. Baby Moon, kita panggil Baby Moon. Malaysia tak ada, satu Malaysia kita orang pergi Pening, pergi Sabah, pergi sampai Sabah juga. Pening, Sabah, Johor ada pergi Desaru. Sabah tu first time bawa Kim. Fad pernah pergi Sabah pun 2 kali. Kali kedua dengan Kim. Kim first time pergi Sabah memang best lah. Kita orang pergi duduk Kota Kinabalu tu, pergi pantai yang dekat dengan KK dalam 20 minit. Pulau bukan Pulau Gaya tapi sebelah dia tu. Pulau apa namanya lupa. Simpan. Pulau Manukan. Bukan. Tapi dekat dengan betul-betul sebelah Pulau Gaya tu, yang kecil sikit. So Pulau Manukan, memang Pulau Gaya, ada 4 pulau kat situ. Lupa pula namanya. Itu antara yang paling best lah. Antara trip paling best. Kim pun memang suka gila Sabah. Antara tempat kegemaran Fad lah. Kalau kat Malaysia destinasi kegemaran kan. Sabah, tengok sunset dia dengan makanan-makanan seafood yang fresh tu, murah, fresh. Bestnya. Rindu. Fad pula. Macam Kim dia boleh ke makan makanan Malaysia ni? Dia okey tak? Okey sangat. Dia semua dia belacan, budu, cencalok. Apa tu tempoyak sama tempoyak pun dia makan tau. Fad pun tak makan. Dia suka sambal udang petai. Petai tu. Semua ada yang tak boleh makan pun boleh makan je. Nasi lemak memang dia dah orang kata dah graduate lah. Ya, dah graduate, dia dah boleh tahu dah yang mana sedap, mana tak sedap. Dia boleh dah pandai bezakan dah. Kalau mana tak sedap, tak sedap nasi lemak ni. Destinasi yang Fad sendiri favourite lah kalau kawan-kawan di Korea sendiri kan nak datang Malaysia kan, kalau tanya dengan Fad nak pergi mana Malaysia, Fad akan recommend pergi mana? Kalau first time biasa memang kita akan recommend KL kan. Tak pun betul. Pintu masuk Malaysia kan. KL, Pening, Langkawi pun best juga. Lepas tu, tapi kalau kat Korea ni yang famous je Langkawi dengan Sabah lah. Kota Kinabalu tu memang famous sangat among Koreans. Even kat Sabah tu ada Korean punya community, Korean punya macam town kan, small Korean town kat situ. So memang situlah antara tempat-tempatnya. Pada yang terlepas episod kita bersama dengan Tourism Selangor dan Tourism Sabah sebelum ni,
Sabah ni memang very significant dan very sinonim dengan Korea ni, sampaikan sampaikan penerbangan pertama diorang, flight to nowhere daripada Seoul kalau tak silap, diorang boleh fly dengan memaparkan konten Sabah dalam flight tu. Masa tu kan Sabah was picked as dia punya foreign destination dekat dalam tu. It was interesting lah. And then penerbangan masuk ke Sabah pun paling besar antaranya adalah China dengan Korea. Itulah kan. Sebab memang Korea memang betul-betul family dengan Sabah kan. Okay. Kejap ya. Okay, silakan Fat, tak apa. Kita ada Idham ni. Okay Idham, selain daripada tu Idham, kalau dari segi makanan lah kan, makanan apa yang Idham paling rindu sekali lah? Ada tak favourite tempat makan di Malaysia ni yang Idham mesti kalau kat sana tu cuba nak suruh masak? Dia yang mesti wajib kena ada ni dua. Nombor satu cendol. Cendol ni memang nombor satu lah yang nak dicari kat Malaysia. Nombor dua Pasembo. Kalau boleh Pasembo tepi jalan. Ya, betul. Dia lagi sedap kan, lagi pekat rasa dia. So cendol dan Pasembo, ni dua. Lepas tu satu lagi kalau boleh nak cari, tapi ni susah nak cari. Siapa tahu bubur anak lebah. Ni kalau kat Perak lah boleh jumpa. Dia macam dalam dia macam bubur TV3, bubur caca, tapi dia semua putih, dia lemak dan dia punya inti dia macam cendol tapi semua putih. Dia agak leceh lah nak buat, susah nak cari. Tapi itu lah kalau saya balik Perak akan cari bubur anak lebah. Anak lebah boleh cuba cari. Dia sekali cuba mesti akan. Saya orang Perak sendiri pun tak pernah jumpa ni bubur anak lebah. Okey, kena tanya nanti. Cari kat Titi Gantung. Kat Titi Gantung dekat Parit? Tak sampai Parit lagi. Dia sebelum Parit tu belok kiri nak kaya tahu. Dah keluar. Okey. Oh, jangan-jangan tempat ni yang ada tulisan Perak ada mention dengan kita orang itu. So kita orang akan cover tempat nanti. InsyaAllah. Bubur Perak nama dia. Semua jenis bubur dia. Idham, contohlah macam kalau tiba-tiba craving, pernah tak craving nak makan makanan Malaysia ni? Nak sampai craving tu tak, sebab alhamdulillah isteri saya pandai masak makanan Melayu dan sedap-sedap. Sebab itulah lepas kahwin dah naik banyak kilo. Dah tak ada tajuk lain. Tapi nasi lemak tu, rendang, kuah kacang, lodeh, memang Hamidah expert lah masak-masak benda-benda macam ni. Ayam masak merah tu semua tu senang je. So craving tu taklah sangat. Cuma yang benda-benda yang susah nak buat ni lah. Pasembo, cendol tu susah sikit kan. Betul. Susah nasi lemak senang je. Contoh. Tapi barang-barang Malaysia senang tak nak cari dekat Jepun, Idham? Kalau benda yang sangat niche, contohnya kapur nak buat kuih tu susah. Kalau cili kering pun susah sebenarnya, tapi kalau cari betul-betul bolehlah jumpa. Ada tempat orang yang kadang-kadang dia bawa satu kontena cili kering bawa sini jual kat sini kan. Kadang-kadang tu kalau cari tu boleh jumpa cili kering, ikan bilis. Dan antara harta karun yang orang Malaysia mesti rebut, kicap manis. Ada yang suka kicap tamin, ada suka kicap kipas udang kan. Itu pun penting juga kat sini. Itulah. Nak kata susah tu susah, kena ikhtiar lah untuk dapat. I see. Macam Amira sendiri, dia pernah tak cuba gunakan barang-barang Jepun sendiri? Macam rasanya orang Jepun pun ada konsep cili kering sendiri kan, kalau tak silap. Dia lain lah cili dia. Dia memang rasa dia lain. Dia lebih acidic nak cakap. Okay, saya ambil satu soalan daripada penonton sekejap yang Idham, untuk Idham. Daripada Nurul Aini untuk Idham, ternampak video kat TikTok kata ada dongeng kata kalau pergi Jepun tapi tak panjat Fujisan, kita akan sentiasa datang balik. Betul ke Idham? Wow. Saya tak pernah dengar tu. Tapi kalau datang Jepun ni, Gunung Fuji ni umpama Malaysia punya Twin Tower lah.
Macam tak wajib sah pergi. lah. Ya, dalam duit dia pun ada Gunung Fuji kan. Dan juga ada satu pepatah Jepun yang mengatakan Fujisan kalau Ichido no Boranu Baka, Nido no Boruto Baka. Maksudnya siapa yang tak pernah panjat Gunung Fuji ni bodoh, dan siapa yang panjat Gunung Fuji 2 kali bodoh. Maksudnya dalam hidup at least panjat dah sekali, tapi sebab penat sangat, susah nak sampai atas, so siapa yang panjat 2 kali tu bodoh. Itulah dia. Siapa tak pernah pergi bodoh sebab dia kena pergi. Ya. Tapi kalau dia pergi 2 kali dia bodoh sebab benda tu susah tapi kau pergi kali kedua macam tu. Betul. Dia ada pepatah dia. Lepas tu tapi kan, pergilah Gunung Fuji sebab cantik kan. Ya, cantik betul. Saya pernah pergi ke Lake Kawaguchiko kalau tak silap. Ya betul. Kami orang tengok view paling cantik daripada situ kan. Lagi satu Idham, kalau sebut pasal Fujisan ni, betul ke kat situ ada hutan scary tu, tempat orang pergi untuk bunuh diri tu? Betul. Is that true? Betul. It's not even dongeng ke horror story ke semata-mata. Itu betul. Dia hutan yang sangat tebal. Pokok-pokok tu rapat-rapat, dia punya akar-akar tu pun berselirat. Kalau kita masuk memang kita macam hilang arah. I see. Macam mana? Memang ada something spooky lah aura kat situ. Ramai orang yang nak masuk situ untuk bunuh diri. Benda tu betul lah. Jadi dia jadi macam tempat orang nak pergi bunuh diri yang macam tradisi or something Yes. Ada filem tau, The Forest. Kalau you rajin pergi nanti cari filem The Forest, tengoklah pasal hutan tu. Interesting. Tak apa, sementara kita tunggu Fad tengah nak tidurkan balik Era tadi. Sorry Fad, dah tengah malam, kesian kan Era kat sana. Nasib baik Hadi dah tidur ya Idham. Ya, alhamdulillah. Semalam dah tidurkan dia dah, hari ni dia ada. Kan. Okay. Daripada Syamzuri Muhammad Noor, ada ke Malaysian offer Airbnb dekat sana? Biasanya charge hotel sana memang mahal. Pernah tidur dalam capsule hotel di Tokyo. Ni soalan untuk Idham lah ni. Airbnb, Malaysian buat Airbnb ada. Malaysian owner Airbnb tu, dia buat Airbnb ada kat sana, ada? Ada. Tapi biasanya orang-orang yang buat travel company sendiri ni, dia sewakan satu bilik dan kemudian bilik tu dia buatkan Airbnb. Bukanlah dia sewakan bilik dia sendiri, bilik rumah dia untuk Airbnb. I see. So in the end harga dia mahal jugalah. Sebab kenapa kita orang tak buat Airbnb, rumah kat sini semuanya kecil-kecil. Betul. Dia macam studio. Ed pun pernah datang rumah saya. Bukan rumah yang ni lah, rumah dulu masa bujang. Dia dekat Yokohama kan. Yes. Dia rumah studio tu standard lah, masuk ada dapur, lepas tu ada bilik tidur. So nak buat Airbnb pun susah kan. Betul. Macam tu lah. Bila orang Jepun bila cakap kat Malaysia, biasalah ada bilik air 2, bilik tidur 3, 4. Orang yang mid income pun biasa. Dia cakap dia semua kagum. Padahal sebab kat sini penduduk dia terlampau ramai, padat. So nak kata tak ada tu bukan, cuma harga dia baiklah duduk hotel. Macam tu lah. Ya ke? Because last time saya pergi sana, saya rasa saya memilih untuk tinggal di Airbnb berbanding hotel sebab hotel terlalu mahal berbanding Airbnb. Tapi mungkin juga pada last saya pergi adalah 2017. Dan saya backpacking kat sana 10 hari. Kan saya singgah sebelum balik saya singgah rumah Idham, stay di rumah Idham. Kan di Yokohama masa tu. Betul. Tapi tu Airbnb bukan Malaysian punya kan? Bukan yang itu, kan. Yes. Masa di Osaka dengan Kyoto saya stay di Airbnb sebab saya cuba stay di hotel. Tapi dekat hotel satu malam paling murah RM380 masa tu kan, ke RM400 satu malam kan. Tapi dekat Airbnb saya boleh dapat RM120, RM150. Tapi macam dia lebih selesa, dia macam sebab dia full amenity semua kat rumah tu kan. Tapi mungkin juga masa tu Airbnb masih lagi illegal di Jepun, if I not mistaken lah that time. Sebab I remember the house owner tu masa tu, Airbnb punya owner tu, dia kata macam okay, this one kalau apa-apa jadi you have to bear your own responsibility lah, dia kata kan. Mungkin sekarang dah legal kan, akan jadi mahal sikit kan daripada hotel.
Yeah, Okay, dia bagi syarat kalau duduk Airbnb kena lebih 1 minggu macam tu lah. sekarang? Hmm. I see. Okay, sementara ditunggu Fad lagi, daripada Akilau untuk Idham juga, Ya, saya. soalan untuk Jepun, bilakah masa atau musim sesuai untuk mendaki Gunung Fuji? Kalau Idham pernah ada pengalaman untuk panjat, boleh kongsi sikit tak? Okay, saya pernah panjat pada tahun 2013. Dia setiap sampai tahun puncak? gunung sampai puncak. Okay. Saya ambil dalam masa 7 jam kalau tak silap. Naik bila dah petang, naik sampai kat sana nak tengok dia punya sunrise. Sebab kalau naik siang memang terbakar. Walaupun sejuk tapi terbakar. Dia Gunung Fuji ni cuma buka 2 bulan dalam setahun. Biasanya antara bulan Julai hingga ke bulan September. Sebab sangat sejuk dan udara dia nipis. Macam mana? Walaupun bulan 9 tu sendiri, walaupun masih dalam musim panas, still ada tempuk-tempuk salji tau. So bayangkanlah kalau kita panjat bulan lain, kesejukan dia macam tu. Memang ada orang yang gamble masuk tapi maksudnya dia masuk pada bulan lain, tapi tak ada, kalau apa-apa jadi itu tanggungjawab dia orang. Dan adalah kes orang hilang ataupun memang mati beku. So kalau nak panjat, datanglah antara bulan 7 hingga bulan 9. Masa sama lah the best time to go lah kan? Waktu musim panas. Ada Japanese food yang you boleh makan, ini daripada Syaza dia lah. Ada Japanese food yang you boleh makan hari-hari tak? Makan hari-hari. Apa? Makanan ruji ke? Makanan Japanese food mostly alhamdulillah boleh makan. Alhamdulillah. Natto boleh makan, sushi mentah-mentah semua biasa makan. Beras Jepun dia lain sikit kan dengan beras kita. Beras dia orang lebih pada pulut. Bukan pulut, dia nasi juga tapi dia lebih banyak kanji. Pun boleh makan. Alhamdulillah, yang mana boleh dimakan daripada segi agama tu boleh dimakan dalam dengan mulut ni boleh kena juga. Isteri pun tak ada masalah. Anak kita orang pun tak ada masalah makan. So satu nikmat lah untuk keluarga kita orang. Okay, nampaknya lama hari tu. Tiap-tiap hari tu tak. Lama juga Fad tu kan, era tak tidur lagi tu. Okey, tak apa. Saya ambil soalan terakhir daripada penonton, daripada Syed Sakri. Soalan untuk Idham, apa tempat yang paling best untuk skiing di Jepun? And maybe boleh suggest tak tempat yang sesuai untuk beginners? Mesti sebab tengok video Idham tadi tu, pergi main ski kan. Tempat paling best, dia ada banyak kat sini, tapi kalau saya nak recommend pada beginners, antaranya Gala Yuzawa, sebab dia senang diakses daripada Tokyo. I see. Dekat dengan Tokyo saja. Boleh naik train. Dekat lebih dia senang nak diakses pakai Shinkansen, naik Shinkansen, dia terus turun sampai ke resort tu, Gala Yuzawa. Dia ada banyak tempat untuk beginner berlatih dan juga adalah kelas-kelas untuk nak belajar ski ataupun nak belajar main snowboard ke. Gala Yuzawa. Kalau yang dah develop up sikit, yang memang dah boleh main sikit, bolehlah pergi ke kawasan Nagano. Ada nama dia Zao atau Madarao, ada Gokusen, macam-macam nama tempat dia. Padahal dia gunung yang sama, cuma lain track kan. Itu pun salji dia best. Salji dia lagi powder. Dia salji ni lagi dia powder macam tepung, lagi best lah. Kita lagi smooth je. Betul. Tapi kalau nak yang lagi hardcore tu boleh pergi ke Hokkaido lagi. Hokkaido ni the best lah. Cumanya
kalau hari tu cuaca tak elok, dia bukan dah salji dah. Tak boleh. Dia dikira ribut salji, blizzard. So itu je lah, sebab tu lah. Tapi kalau cuaca elok, dia memang sedap lah. Jatuh pun memang tak sakit. Ya kan. Saya pernah merasa sekali je di apa tadi, apa how do you call it, salji apa tadi? Salji powder. Powder snow kan? Powder snow kan panggil. Saya pernah merasa sekali powder snow masa di Shibara. Niseko. Di Hokkaido. Ya. Ashibara kan nama dia. Tak sure lah. Dia ada banyak. Maybe ada. Dia dah dekat dengan tu, apa, kapal pemecah ais tu. Dah dekat dengan Russia tu. Okhotsk tu. Kita memang sampai ke sana tu dia bawa. Best gila. Oh my god, I love Hokkaido, okay? Ya, memang Hokkaido tu orang Jepun. Hokkaido adalah totally pengalaman nature yang memang semua orang kena pergi. Sebab apart from Sapporo bagi saya lah, di Hokkaido tu sendiri macam pengalaman kita orang lah pergi sana selama 10 hari kat sana. I think about 80% adalah nature je kat sana. Kan? So macam best gila Hokkaido. Ya, Hokkaido. Memang dia bukannya musim sejuk saja. Kalau contohnya kita pergi waktu musim panas pun ada ladang lavender, ada kolam lupa apa nama dia, warna biru. Cantik. Cantik kan? Itulah, oh my god, rindunya nak pergi Jepun. Kan? Ada seorang ni, kita punya penonton ni memang dia tak pergi negara lain ya. Sampai saya cakap dengan dia, kenapa kau tak pergi negara lain? Kenapa kau asyik pergi Jepun? Kawan Idham lah tu, Nur Aini tadi tu. Dia tahu macam-macam. Dia lebih tahu lagi pasal Jepun lagi kan. Okay, Idham boleh kongsi sikit dengan kita. What is your plan, perancangan lah pasca pandemik nanti? Let's say lah pandemik ni we never go away and then kita kena hidup dalam pandemik juga. What's your plan? Do you have any future plan selepas pandemik? You want to go travel, bawa anak isteri ke luar negara sana sini ke macam mana? Untuk jangka pendeknya, mula-mula kita nak settlekan kita punya vaksin kedua hujung bulan 9. Lepas tu settlekan vaksin pasport, dan kalau boleh nak balik Malaysia dah 2 tahun lebih tak balik. Anak kita orang daripada lahir pun, daripada merangkak je dah boleh berlari pun tak pernah lagi jumpa atuk nenek dia. So dah 2 tahun tak balik Oh yelah, pandemik je dah setahun lebih memang kan? tak boleh kan. Betul. Lepas sekali memang nak balik Malaysia lah. Lepaskan rindu kan. Lain perancangan lepas pandemik, saya rasa pandemik ni dalam 3-4 tahun lagi tak habis katanya. Jadi yang lain maybe kukuhkan kewangan dan siapa tahu besarkan keluarga. InsyaAllah, amin. Amira kenal tak tu? Pintu tutup. Itulah, cuba bukanlah harap, kalau boleh COVID ni berakhir, itu yang terbaik. Tapi saya rasa semua orang dah biasa kan dengan new normal kan. Cuba untuk hidup dengan COVID ni. Alhamdulillah vaksin pun makin lama makin ramai orang dapat. So saya rasa bolehlah sikit-sikit kita cuba hidup dengan COVID ni. Kalau apa-apa yang terjadi tu harap semua kuatkan diri. InsyaAllah kalau dah boleh travel nanti, bolehlah cuba pergi ke tempat-tempat yang saya dan Ed cerita tadi. Kalau betul. Tanya apa-apa pun bolehlah contact kita orang. Boleh cari Instagram atau Twitter kan? Ya, betul. Idham dengan Amira dah complete vaksin dah? Baru dapat minggu lepas first jab. Moderna. Yes. Kat sana Moderna baru approve kan, Moderna dengan so sekarang ada 2 vaksin dah kan kat sana, Moderna dengan Pfizer kan? Yes. Pfizer kalau dapat daripada government, Pfizer. Kalau dapat daripada swasta, Moderna. Yes. I see. Fad, welcome back Fad. Okay tak, Era dah tidur dah?
Limited. Sorry. Biasa dia elok pula tiba-tiba pula malam ni. Dia tahu mak dia tengah live ni. Pula. Nak keluar kat dia kan tapi dah tidurkan pula. Tak boleh bawa kejap. Dia nak juga Bawa dia. special appearing kan. Aira, Fad, macam mana Fad? Kalau macam mana Fad, ada tak perancangan pasca pandemik? Oh, tapi kita dah tahu dah tadi apa perancangan Fad kan, sebab Fad akan pindah ke Finland bersama dengan InsyaAllah maybe lepas ni ada rezeki buka package Finland pula. Oh. Nice. Kan. Betul juga Tapi tu kan. maksudnya pasca COVID ni mesti semua orang pakat-pakat nak travel kan. Yes. Saya pun sendiri tak sabar. Semua orang dah gatal kaki. Yes. sebab bayangkan kita rasa betul-betul macam terkurung betul rasa sekarang ni macam betul. bukan Especially kat Malaysia lah kan. Tak boleh rentas negeri even. Kalau dulu lepas PKP 1 tu dah boleh rentas negeri tu okey lagi. Boleh lagi. Betul. Kan. So itulah harapnya, especially kalau Fad dengan Idham terlepas lah kan, minggu lepas kita ada membicarakan topik Langkawi. Nasib baiklah kerajaan kita, kementerian di bawah Kementerian Pelancongan dan Budaya Malaysia ada merancang program perintis destinasi bebas COVID. So kita orang rakyat Malaysia ni memang sangat-sangat tak sabar nak travel sebab destinasi pertama adalah Langkawi. Kan. Selain daripada itu Fad, ada perancangan lain lagi tak selain daripada itu? Maybe dah pindah ke Finland nanti nak explore satu Eropah pula ke? Itulah insyaAllah kalau ada rezeki, tengok macam mana keadaan rezeki dan masa kan. Kalau ada rezeki nak pusing jugalah Europe. Saya pun tak pernah sampai Europe sebenarnya. Langsung? Tak pernah sampai. Paling selalu pusing macam selalu travel pergi Southeast Asia, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Japan. Paling jauh pernah pergi US lah, tapi tu pun macam dalam untuk program study juga. So macam tak samalah. Europe tak pernah sampai insyaAllah. Kali ni memang jauh ke sana. Study dah boleh ke sana ke sini. Best gila. Tengok juga Saya kan. dulu study duduk je lah dekat Uniten tu. Okay, anyway, kita dah hampir ke penghujungnya. Jangan lupa guys. Okay, sebenarnya tak boleh lah. Sebab kita dah pilih dah 3 soalan terbaik untuk malam ini. And 3 soalan terbaik ini akan memenangi 3 voucher. Setiap seorang akan memenangi 1 voucher untuk masuk ke Skytrax Adventure Sungai Congkak, dan juga 4 voucher buy one free one Starbucks, dan juga voucher makanan bernilai RM30 di Texas Chicken, tajaan Tough Gorilla dan juga sekeping majalah Gaya Travel. Dan juga 3 lucky sharer yang akan dipilih nanti dan akan diumumkan di Facebook Gaya Travel akan menerima 1 limited edition Starbucks Reserve Black Eagle Marks ini, tajaan daripada Starbucks, goodies bag daripada Wardah Kosmetik, dan juga voucher makanan bernilai RM30 di Texas Chicken, tajaan daripada Tough Gorilla dan juga sekeping majalah Gaya Travel. Kepada anda yang dah DM, kita orang tanya, mana hadiah tak sampai-sampai lagi ni? Kan? Especially yang episod 27, 25, 26 kita dah post. Okay, biasanya kita ambil masa actually sebab akan ada kekangan kan pandemik ni, jadi kita ada kekangan sikit lah untuk menghantar secepat mungkin. Jadi kita buat ikut monthly. So selepas sebulan baru kita dapat courierkan semua hadiah. Jangan risau, hadiah semua ada. Kat belakang saya ni, oh tak ada, tadi ada hadiah kat belakang ni. Tapi hadiahnya dah ada lah semua. So kita orang dah packing semua, kita akan courier secepat mungkin. Okay, 3 soalan yang terpilih malam ini. Soalan pertama yang terpilih adalah daripada Faris Ahmad. Congratulations Faris Ahmad dan terima kasih kerana join. Okay, soalannya berbunyi, apakah tempat-tempat terbaharu yang rare dan menarik serta perlu dilawati di Jepun dan Korea? Okay, kita mulakan dengan tetamu kita pertama, Idham.
Terbaru. Sebab kita pun tak pergi jauh sangat, tapi saya ada satu tempat yang maybe ramai orang minat. Ada satu patung Gundam baru yang boleh bergerak dekat Yokohama. Itu ada satu tarikan yang ramai orang dah pergi dah. Dia baru buka dalam few. Patung gergasi tu dah boleh bergerak sekarang? Tak adalah berjalan, tapi dia ada lah dia punya lah. Dia bergerak tangan, muka, ada dia punya lighting dia. Benda tu satu tarikan utama sekarang dekat kawasan terdekat Tokyo, dan juga dekat kawasan tu juga ada cable car dia rentas di kawasan Yokohama tu sendiri. Tempat tu senang diakses, sangat senang diakses daripada Tokyo, dan kalau turun Tokyo boleh terus pergi dalam dan balik hari je. So itu satu kawasan yang boleh saya recommend sekarang. Yang lain-lain saya tak dapat recommend sangat sebab yalah COVID kan, tak dapat nak pergi sangat jauh. Ya. Okey, macam Fat, ada tak Fat tempat-tempat terbaru yang Fat rasa rare dan menarik yang perlu dilawati di Jepun dan Korea? Asyik pergi Seoul, Busan, Jeju je kan? Tempat terbaru, paling baru yang Fat tahu dekat Busan sekarang dah ada Sky Rail. Macam dia by the beach tau dekat Busan tu. So dekat ni ke apa ke Dongyang Beach, apa nama? Gonggali. Gonggali, ya. Dia ada macam dekat beach tu. So dia orang pasang rail, Sky Rail, macam nak cakap Sky Rail lah kan. Lepas tu boleh tengok kawasan beach dia. Lepas tu dekat dia dah ada macam train yang macam kalau kat Europe ke, dia ada train yang jalan kat atas jalan tu dengan kita panggil apa tak tahulah, tapi dekat dua tu dekat Busan lah. Jafat tak tahu kalau boleh nampak dekat kamera ni, nak tunjuk gambar dia hilang dengan background dia hilang. Itu wow. Cantik kan? Wow, so dia antara tempat yang ni pun tak sempat nak sampai lagi ni. Sebab sekarang tengah panas sangat, so nak tunggu sejuk sikit. Kalau sempat memang nak pergilah. So kalau siapa datang Korea nanti jangan lupa, bolehlah pergi Busan pula, tak pergi Seoul je. I been to Busan. Oh, saya pernah pergi tempat ni. Cuma last time pergi, dia ada viewpoint saja daripada tepi lereng bukit di atas tu. Pernah pergi. Ini boleh naik dah. Dah ada train Laju diorang buat development. Diorang sangat pantas. Kalau buat apa apartment tu pun berapa bulan pun dah siap dah. Kan, terror gila. Okey, terima kasih Fat dengan Idham. Soalan kedua yang terpilih pada malam ini, tahniah Momo Bubu 2. Okey, saya tak tahu Momo Bubu 1 siapa, tapi akaun dia adalah Momo Bubu 2. Okey, soalannya adalah apa pantang larang bagi pelancong untuk berkunjung ke Korea dan Jepun? Mohon bagi sedikit tips please. Okey, Jepun dululah. Pantang larang. Contohnya kalau makan nasi kan pakai chopstick kan. Jangan yang tadi itulah. Jangan cucuk. Jangan cucuk atas nasi. Kan kadang-kadang kita tak letak kan, kita kalau cucuk sebab itu macam nak cucuk chopstick untuk dia orang angkat tulang mayat. Dia kan bakar mayat kan. Ya. Yang lain kat sini mulut jangan laser. Berlapik. Berlapik, betul. Pantang larang kat sini yang lain. Kalau pakai kimono, ini pun ramai saya tengok macam selalu salah kan. Dia lelaki ke kiri. Bukan. Dia sama je. Dia bentuk Y tau. Kanan dulu baru kiri. Sebab kalau kanan dulu. Kanan dulu kiri. Baru masuk kiri. Kalau terbalik lapisan kiri belah atas lah kan? Ya betul. Ada bentuk Y kan. Sebab kalau terbalik tu, itu pun pakaian orang yang menguruskan mayat lah. Itu selalu saya nampak orang salah. Rasanya tour guide pernah tegur ni dulu. Dia tu besar lah bagi dia orang. Itulah kot yang pantang larang yang dekat, yang maybe turis mungkin terbuat. Yang lain-lain tu tak apalah, rasanya tak buat kan. Faham. Macam ke Korea pula Fat, macam mana? Fat sendiri kan ada agensi pelancongan kan? Selalu ingatkan pelancong macam mana Fat?
paling ramai orang buat biasanya cakap kuat-kuat dalam train atau bus. Diorang kat sini selalu macam senyap je. Kalau naik train ke bus ke tak buat bising lah. Tak ada borak kecoh-kecoh macam tu kan. Lepas tu selalu juga kadang-kadang kalau ni antara main 2 kesalahan lah. Main 2 don'ts kat Korea. Kalau diorang ambil air semayang, kadang-kadang Pak bawa pergi toilet kan, ambil air semayang kat toilet, dia basahkan toilet tu. Betul. Tak boleh cakap. Kena keep it dry. Sini dry toilet. Kalau toilet out umum dia. Itulah antara yang paling banyak orang maybe tak terperasan. Itulah awal-awal tadi saya ada sebut tadi. Macam di Jepun sendiri, saya rasa Korea dengan Jepun ni banyak persamaan dia kan. Kan? Last time saya pergi Jepun memang boleh nampak lah banyak tempat multi religion punya prayer room tu. Tetapi diorang tak ada sediakan tempat wuduk. Sebab kalau nak ambil wuduk kena pergi ke tandas. Tapi tandas macam kena pergi di other side of building macam tu lah kan. Dan kalau ambil wuduk juga anda tak boleh, kena pastikan toilet tak basah. Sebab orang Jepun tak suka toilet dia basah. Pelik kan? Diorang suka berendam tapi diorang tak suka toilet dia basah. Kan? So satu tip dia bawa satu spray kan. Spray kan. Spray wuduk panggil dia. Ke spray apa-apa je. Itu satu tips lah. So tak adalah basah kan. Isi dalam spray tu spray muka. Betul-betul. Yang penting syarat dia sampai kan? Ya betul. Kan? Lagi satu macam Faiz cakap tadi, bercakap dalam train tadi, saya pernah merasai sendiri. Tapi saya tak kena marah, alhamdulillah, sebab saya adalah seorang pelancong yang sangat bertanggungjawab. Seorang pengembara yang bertanggungjawab pergi mana pun. Ada sekali tu saya daripada rumah Idham lah, saya ingat, daripada Yokohama. Naik train pagi-pagi buta dalam pukul 8 pagi ke 7.30 pagi kalau tak silap, sebab nak pergi ke Lake Kawagujiko. Nak sampai sana pukul 9 kononnya, nak tengok Gunung Fuji dari situ. So naik train tu ada scenic train ke apa ada satu kan kena exchange kan. Okay, sebelum tu saya merasa naik di celah-celah orang yang sangat ramai. Orang sangat ramai, seorang tengah pergi kerja, orang Jepun pergi kerja masa tu. And then saya pula pakai baju yang berwarna pink. Imagine semua orang nampak saya dalam train. Sebab semua orang Jepun pakai hitam, saya seorang je pakai pink. Dan ada pelancong lain juga tengah bercakap, bersembang sesama diorang. Memang sangat kuat gila tapi diorang kena marah je. Sebab dalam train kan walaupun ramai gila orang Jepun tapi sunyi sepi. Walaupun sesak kan. So macam kena ingat orang Jepun sangat appreciate ketenangan macam tu. So jangan bising apa semua kan. Okay. Terima kasih Momo Bubu, terima kasih Fat dengan Idham. Soalan ketiga, soalan ketiga. Nurul Aini. Tanya Nurul Aini, okay. Apa budaya atau amalan di sana yang paling Idham dan Fat suka? Mungkin boleh cerita mengenai expectation sebelum tinggal di Jepun atau Korea dan realiti sebenar. Expectation versus reality. Dan juga maybe budaya dan amalan yang Idham dengan Fat suka lah di sana. Okay, expectation dulu masa mula-mula nak fly tahun 2009 tu, fikirkan semua Tokyo ni macam Tokyo. Semua Jepun ni macam Tokyo, ada bangunan, ada train, tapi last time pergi belajar kat kampung pula berbukit-bukit. Dekat mana tu Idham? Ya, Shimane. Saya tak ada pun orang Malaysia tahu Shimane ni kat mana. Dia ni kalau nak bayangkan tu dia macam pedalaman hutan Sarawak. Tak adalah macam tu. Dia macam pergi ke Greek lah Idham. Boleh lah. So rasa tu first rasa macam tertipu sikit. So expectation dia lain sikit, tapi sekarang ni expectation dia sebab dah tahu kan culture dia macam mana, cara nak hidup kat sini macam mana. So saya cuma kadang kalau saya balik Malaysia lah kot yang saya kena sesuaikan diri saya balik. Macam mana nak, contohnya kalau nak duduk kat restoran tu tak boleh tinggalkan barang macam tu je kan.
Betul. Itu yang kita dah terlampau rasa selamat kan. Dia lain kat situ. Benda budaya yang saya appreciate kat sini, first menepati masa, dan yang kedua bersih. Itulah yang satu lagi, dan juga adab di jarang kaya. Ya, betul. Benda tu saya rasa benda yang akan saya paling rindulah kalau balik Malaysia nanti. Okay, Fat, macam mana dengan Fat pula? Fat pun antara yang Fat paling appreciate sini, Fat paling suka adab sini, macam Idam jugalah lebih kurang. Fat suka keselamatan kat sini. Macam diorang sini, honest, kalau Fat pernah tertinggal iPad dekat bank, macam dekat ATM bank, macam tak ada orang, mesti datang sejam lebih kemudian pun jumpa masih macam ada tu juga situ. bag tu. Tak ada apa ni, pun jatuh dalam bus airport pun boleh jumpa balik like 2-3 hari, pasport seminggu lepas tu pun 2-3 hari? Wow. Dia orang akan ada macam station lost and found sini. So orang akan ambil, orang akan hantar ke lost and found tu. So kita boleh macam cari, dia orang boleh track lah semua. Dia punya sistem yang efficient kat sini. Kadang-kadang macam annoying jugalah, macam dia orang nak semua benda cepat-cepat kan, tapi ada masanya macam bagus lah sebab dia lebih efektif dan efisien. Dia lepas lancar. tu adab dia yang menghormati orang, cara dia bercakap. Kalau macam dengan orang-orang tertentu kan, kena ada bahasa-bahasa dia, tak boleh cakap. Kalau kat sini kita panggil impolite dengan impolite kan. Dia ada bamal dia kat sini, ada condemal dia, tu antara yang Fat suka jugalah. Dia macam ada love-hate relationship juga yang dengan umur ni. Sebab kadang-kadang macam mana pun kita kena hormat tu pun macam mana cara kita cakap tu kena betul, ataupun dia macam ada certain expectation tau. Contoh macam orang yang lagi tua kat sini, kalau kita berkumpul, katalah kawan-kawan kita kan, Fat ada kawan-kawan adik-adik yang belajar kat sini dulu. So maksudnya Fat macam tak suka, tapi macam dia kalau kat sini dengan orang-orang Korea, kalau kita berkumpul, orang yang lebih tua, contohnya dia akan bayar makanan, contoh macam tu lah kan. Orang yang lebih muda dia kena ikut cakap orang lebih tua, macam tu. Betul. Actually itu common sense sebenarnya kan. Tapi macam it's good if you implement this kan. Tapi macam Idam ceritalah tadi kan, macam di Jepun sendiri, dia punya early stage of education tu dia tak mengajar pun tentang education, dia lebih kepada personal development, betul tak? Etika development kan, cara adab semua kan, which kita Malaysia patut contohi benda tu dan adapt kan, bawa kita tak perlu bawa Hollywood punya education sangat sebenarnya kan, kita kena bawa benda ni kan. So tahniah again kepada Faris Ahmad, Momo Bubu 2 dan Nurul Aini kerana 3 soalan ini terpilih pada malam ini. Dia akan menerima 3 tiket masuk. Tetapi dia untuk seorang je, sorry anda tak boleh bawa kawan-kawan. So kawan-kawan nak join kena bayar berasingan. So dan terima kasih kepada Skytrax Adventure Sungai Congkak kerana menaja tiket utama kita pada malam ini. Dan Skytrax juga best. Pernah pergi ke Fat? Pernah pergi dekat Langkawi punya. Oh nice. Langkawi punya memang best gila. Yes. Betul. Sungai Congkak pun kat dengar tak not bad juga. Itulah Sungai Congkak ni baru buka actually. Tak adalah baru buka, dah buka lama dah. Scratch yang Flying Fox tu kan? Dia ada Flying Fox, dia ada dia yang extreme punya itulah, yang crossing halangan kan. Halangan semua, pokok antara pokok ke pokok lah apa semua tu kan. So itulah. And then terima kasih juga kepada staff Gorilla kerana menaja Texas wajah makanan Texas Chicken. Dan juga terima kasih kepada Starbucks. Dekat sana tak ada Texas Chicken? Tak ada. Tapi sana banyak ayam Korea banyak sini. Cave fry? Korean fried chicken banyak lah sini. Korean fried chicken kan. Kalau kat sini orang beratus panjang kot nak makan. Cave fry lah, pork finger lah apa semua kan. Okay, anyway, sebelum kita berakhir, sebelum kita berundur untuk malam ini,
kita ada special request daripada penonton malam ini, especially daripada tu Nurul Aini tu. Dia lagi. Banyak soalan Nurul Aini malam ni. Kan kita punya controller ni pun suka Nurul Aini malam ni, tak tahu kenapa. Okay. Boleh tak minta Fad dengan Idham untuk ucap selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia dalam Nihongo dan Korean? Okay. Boleh. Mula dulu. Idham, silakan. Okay. Sekarang 64 kan? 64. Yes, 64 tahun. Hai. Ya, Malaysia dai 64周年国立記念日おめでとうございます。Arigatou gozaimasu. Lupa. Notamamaste. So apa yang saya cakap tadi, Malaysia selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Itu je. Panjang dia tadi sebut. Itu tadi macam panjang je. Itu je maksud dia. Itu je. Bukan Idham ada bendera ke? Kibarkan sikit bendera Idham. Lupa. Tadi yang nak main ada terjatuh. Ada terjatuh. Ya Malaysia, Kongresi Kinenbi yang Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Itu daripada Nihongo tadi. Kalau dari dalam bahasa Korea macam mana, Fad? Dalam bahasa Korea sekejap Fad nak cari Malaysia flag juga. Fad tak ada Malaysia flag sini. Tak sebab bawah. Yalah orang tu nak pindah Finland kan? Aduh. Apa ke nama? Kalau Korea punya pendek je sebab dia tak adalah macam apa ke nama yang paling panjang macam Jepun tadi. Macam Idham cakap tadi tu. Korea punya pendek je sekejap Dongnipjol. Kita orang panggil sini Dongnipjol. Biasa? 다들 즐거운 독립절 되세요. 되세요. Kita tahu seyo belakang saja. Debak. Malah tak ada benda Malaysia pula nak tunjuk. Tashi. Again. Okay. Tukar background. Nak tunjuk ni. Kenapa tak boleh save to photo Alah. Nurul ini tak cakap awal-awal kau tak boleh. Nurul Aini ni lambat betul. Okay. 다들 즐거운 독립절 되세요. Aseo. Okay, thank you very much kepada Fad dengan Idham. Okay, boleh tak sebelum kita berakhir ni nak selit satu je soalan walaupun dah 10.40 dah ni. Ada satu je soalan ni sebab penting sebab bos Kaya Travel ni our chief editor tanya ni. Boleh ke? Soalan ni untuk Fad je. Untuk Fad. Okay lah Idham boleh. Okay. Silakan Fad. Fad, soalan untuk Fad daripada our editor Johan Kamarudin. Kalau orang Malaysia dapat jodoh dengan orang Korea Selatan, apa persediaan yang orang Malaysia perlukan? Encik Johan ada jodoh dengan Korea Selatan. Kami kan macam mana tu? Ada lah tu. Dia tengah ready tu. Apa dia? So, kalau persediaan? Persediaan yang orang Malaysia perlukan kalau dapat jodoh dengan orang Korea Selatan. Persediaan paling utama kena pandai makan kimchi. Sebab tak semua orang boleh makan kimchi tau. Macam Fad dulu pun tak suka kimchi masa awal-awal kahwin kan. Tapi Kim dia semua bedal. So macam tak biasa dia kena kena makan kimchi. Persediaan makan kimchi, kena tahu cakap Korea. Itu antara yang penting kot. Kena tahu bahasa. Adakah orang Korea dia macam orang Jepun juga dia ada communication barrier sikit. Dia orang tak nak belajar, bukan tak nak, dia orang kurang skill dalam bahasa Inggeris macam tu. And kalau memang nak hidup kat Korea ni memang kena tahu bahasa Korea lah. Macam Fad kat rumah in-law ni sekarang Fad duduk rumah in-law. So kita orang memang kena cakap bahasa Korea sebab Fad tak tahu. Boleh lah dia tahu 2-3 perkataan lah bahasa Inggeris. Good night, good morning. Tapi mostly cakap Korean kan. So itu antara yang kalau nak family in-law suka, family in-law Korea suka, kena pandai makan. So Fad memang pandai makan lah, Fad makan je. Tak masa dulu Fad datang, Fad tak pandai cakap Korea, Fad makan je. Dia memang happy, dia tengok kita makan, pandai makan makanan Korea, happy. Sama lah juga macam datang Malaysia, pandai makan durian, pandai makan belacan. Yelah kan. Betul. Kan, kita pun tengok tapi macam kan,
Masa saya kat Korea, Fat, saya pernah diorang bawa makan. Kalau kat Jepun kan dia ada makanan apa ya, yang hidangan Kaiseki. kaiseki. Kalau hidangan kaiseki kan macam-macam level kan, Sikit apa? macam-macam set. Buffet. Dia bukan buffet, dia satu set makanan yang sangat banyak lauk. sangat banyak. Tapi dia bukan bancaan tau. Dia memang dia bukan bancaan, dia memang lauk dia sendiri. So you kena makan apa? Alah, dia macam-macam cara orang Cina makan, dia keluar set demi set macam tu. Ya, ya. Mula kena makan cost by ni. cost macam tu Cost by cost, set by set pula. Cost by cost. Okay. Cost by okay. cost. Dan peliknya Jepun ni sebab bila dah makan lauk ni kan, last dia akan bagi soba dengan nasi putih. Dia macam, weh kita dah kenyang, kenapa baru nak makan nasi? Sebab kalau bagi awal, nanti kenyang makan nasi. Kenyang makan nasi, betul. Baik dia bagi. Asingkan lauk dengan Tahu. Tapi di Korea, saya pernah merasa dia orang bawa satu restoran ni, dia makan macam kaiseki juga, tapi dia berbeza sikit. Cuma dia hidang lauk macam banyak terus, dia macam orang Malaysia sikit makan dia. Ada ke dia orang cara makan macam tu? Tapi itulah dia duduk bersila semua kat atas meja kan. Cuma saya tak boleh, saya rasa pelik lah sebagai seorang Melayu Malaysia yang betul-betul pure Melayu kan. Dia makanan panas tetapi dia tiba-tiba dia ada sup panas, sup tu kan. Tiba-tiba dia ada sup sejuk yang ada ais. Saya tak tahu nama dia apa. Fat pernah makan tak benda tu? Benar-benar. Sekarang ni kan musim panas. Musim panas ni diorang makan tau. Diorang panggil, tak tahu lah yang sama ke tak dengan Cik M makan. Tapi yang Fat makan ni, diorang panggil naengmyeon. So, cold noodles. Tapi ni ada noodles lah. So, memang dalam noodles tu, ada mie noodles, ada noodles. Lepas tu ada ais. First datang Korea memang macam, ya Allah pelik ni. Apa sebab diorang makan? Ya kan? Betul. Sebab ais tu kan. Betul. Imagine kita makan juga awal-awal. Oh, Fat pun tak boleh awal. Tapi sekarang okey tak? Kita biasa makan sup panas-panas kan. Tapi sekarang ni sekarang lepas jadi ibu ni kan, macam semua benda tak tolak lah, makan je. Rasa kenyang. Dulu I think Korea ni selain daripada kita makan banyak makan apa dia punya makanan seafood yang mentah tu, raw tu. Saya rasa ini adalah antara dia bukan dia tak boleh makan, tapi dia makanan yang pelik macam kita makan panas-panas tiba ada sup yang sejuk, ada ais. It's so weird. Faham. Ada juga, dia ada bancan yang sejuk-sejuk macam tu juga. Macam kimchi pun ada macam certain kimchi yang dia ada sup kimchi. Lepas ada ais ke dalam tu. Kan macam Korea macam Cik kata ada banyak-banyak bancan tu kan. Diorang panggil side dish tu. Yes. Ada juga side dish yang sejuk macam tu. Faham? So memang pelik juga lah. Okay, Idham dan apa dia? Jepun tak ada yang sejuk-sejuk macam tu. Rasa macam ada juga. Dia tak campur lah. Kalau makanan sejuk, sejuk lah. Ada je soba sejuk. Ada. Soba sejuk kan. Tapi dia ada air kali ke soba sejuk tu? Dia tak sedap ais. Dia dah sejukkan siap-siap. Kuah tu dia sejukkan. Dia tak letak lah air batu. Nampak air batu tak ada. Wow, okay. Interesting. Ini dia letak ais, Idham. Literally ais. Pernah tak makan, kita kan ada air yang ada mentimun sejuk tu. Dalam tu ada ketul ais. I was like, apa benda ni? So weird. Salah masuk lah. Kan? Nanti Idham pergi Korea kena try tu. Okay, anyway, kita dah memang dah lambat sangat dah dekat pukul 11 dah. Thank you again Idham, thank you Fight kerana berkongsi dengan penonton Gaya Live pada malam ini dan terima kasih kepada semua yang menonton. Ramai dah isi dah. Kan, okay. Terima kasih juga kepada yang terus memberikan komen-komen yang bernas dan soalan-soalan yang menarik pada malam ini. Yang tak berjaya, next week ada lagi, jangan risau. Lepas ni kita ada hadiah-hadiah lebih menarik lagi, jangan risau. So teruskan menonton pada waktu dan masa yang sama minggu depan. Again, terima kasih kepada Idham dengan Fight sekali lagi dan juga terima kasih kepada semua penaja kita, Starbucks, Skytrax, Tough Gorilla dan juga Wardah Kosmetik. So itu saja. Selamat Hari Kebangsaan. 2 hari lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan. Selamat Hari Kebangsaan kepada semua rakyat Malaysia. Happy Merdeka. Dan juga jumpa lagi minggu depan. Good night everyone. Good night. Bye-bye.
Bye-bye. Terima kasih kerana bersama kami. Semoga anda peroleh manfaat melalui perkongsian itu tadi. Mahu dapatkan majalah dan baju eksklusif Gaya Travel Magazine? Tak perlu keluar rumah sebab kami kini di Shopee. Ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube untuk lebih banyak kandungan kembara. Jumpa lagi.